Bismillah. Saya maklumkan di sini, pihak saya dan pihak Alias Salam, pengedar dan penerbit CD saya, tidak pernah mengeluarkan ceramah-ceramah MP3 dalam bentuk MP3 yang dijual di pasaran. Itu adalah cetak rompak, dan pihak saya dan pihak Alias Salam tidak membenarkan sama sekali. Yang cetak rompak pun kami tidak benarkan, apatah lagi MP3 yang sekarang ini berleluasa. Jadi saya minta kepada pihak-pihak yang membeli, menjual dan menguruskan cetak rompak dan MP3, berhentilah. CD yang tuan-tuan beli, yang original, adalah untuk membantu dan menjadi dana yang penting kepada sekolah saya, Pusat Pendidikan Al-Barakah. Kita buka kitab Al-Mu'inul Mubin. Baik, kita sambung. Syarat-syarat sah sembahyang. Syarat-syarat sah sembahyang. Baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, auratul rajul ma baina surrati ila rukbatihi. Aurat laki-laki ialah di antara pusatnya hinggalah lututnya. Itu aurat bagi laki-laki. Semua orang tahu. Sabda Nabi, wa idza zawwaja ahadukum khadimah abdahu aw ajirahu fala yanzur ila ma duna surrah wa fawqal rukbah. Apabila mengkahwinkan oleh seorang kamu khadimnya kepada hambanya, yakni orang gajinya, maka janganlah ia memandang kepada yang barang yang selain daripada pusat dan lutut. Baik, di sini ada dua dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aurat lelaki ialah di antara barang yang ada di antara pusat hingga lutut. Sebab itu diadakan pertandingan bina badan yang mendedahkan aurat, hukumnya adalah haram. Walaupun orang yang pertandingan bina badan tadi, dia pakai seluar dalam dan ambil selendang, ditutup seluar dalam dia, tetap dikira haram. Kita ni dulu kata haram, lah kita kata halal lah, pasal ada selendang. Hukum dia haram. Kalau nak buat pertandingan bina badan, boleh pakai seluar daripada pusat sampai ke lutut.
Kemudian tayanglah badan tu. Kalau nak buat juga. Markah bahagian punggung dengan bahagian paha tak ada. Haram, tak haram. Tak boleh kita nak ejah, nak bagi jadi halal, melainkan mengikut cara halal. Begitu juga dengan main bola. Ada orang yang kata, paha tak apa, dia pun pakai seluar pendek. Nak main bola boleh, pakai seluar panjang. Saya tengok pemain Perak, nama Hairi ke apa, tu dia janggut. Pemain bola sepak Perak. Saya tak pernah tengok lagi pemain bola janggut panjang lagu tu. Dia pakai seluar pendek, kemudian dia pakai seluar sarung panjang di dalam dia, menutup aurat. Itulah yang kita nak. Mana pemain bola sepak kena simpan janggut panjang. Tambah jadi keeper pula, lagi orang takut. Nah, ni muka licin berseri orang pun tak takut, orang skor lah. Dulu saya kata kat pasukan Perak, ubahlah. Kejar yuk, kejar, kejar yuk, kejar, kejar sampai tak gugut. Sekarang ni baru tukar, skor yuk, skor, baru skor tuan-tuan. Tidak dulu duk kejar yuk, kejar bola. Tapi tak masuk-masuk bola tu dalam gol. Duk kejar. Tukar lain, baru tukar, skor yuk, skor kata dia. Baik. Dan kata dia lagi, firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 31, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Dan janganlah mereka, orang-orang perempuan, menzahirkan perhiasan mereka, melainkan barang yang zahir daripadanya sahaja. Kata Abdullah bin Abbas, orang perempuan hanya boleh tunjuk muka dan kedua tapak tangan. Bermakna orang perempuan boleh memakai perhiasan di jari, tak aurat. Dia boleh pakai inai, dia boleh lukis tapak tangan dia dengan inai, harus. Malah dia juga boleh memakai cincin di jarinya. Sebab Allah kata dalam ayat ini, boleh pakai dan boleh tunjuk. Tetapi kalau lengan ini adalah aurat bagi perempuan, maka perhiasan pada lengan hendaklah ditutup. Tengkok adalah bahagian aurat bagi orang perempuan, maka rantai tengkok hendaklah ditutup di bawah tudung. Tak boleh pakai tudung dan nampakkan rantai di luar. Subang berada di telinga, yang wajib ditutup. Maka bila pakai tudung mesti menutup subang. Yang boleh tunjuk pergelangan tangan sahaja. Ustaz, kalau cocok hidung, dia ambilnya stapler Ustaz, dia cocoknya hidung, dipasang hidung sini. Hidung duduk di bahagian muka, silakan. Kalau nak buat, silakan. Pasang subang di hidung. Jalan-jalan tersangkut paku dekat dinding, relai hidung sebelah. Ustaz, tidakkah pakai subang di hidung menyerupai agama lain? Kalau nak kira agama lain pun pakai rantai. Kalau nak kira agama lain, orang agama lain pun pakai cincin. Kalau nak kira agama lain, orang lain, agama lain pun pakai gelang. Kalau itu dikira meniru agama lain, semua jangan pakai. Sebab itu orang Bangladesh, dia pakai subang di hidung. India Muslim pakai subang di hidung. Pakistan Islam pakai subang di hidung. Orang Arab dia lukis di tangan dia. Sebab benda itu adalah perhiasan yang dibenarkan di dua tempat, muka dan pergelangan. Okey, kalau ustaz kata macam itu, maknanya kalau saya pakai gincu, saya pakai bedak tebal-tebal, saya pakai cukur bulu kening apa semua, bolehlah ustaz. Sebab itu di muka. Kena buka pula hadis yang lain. Bukankah hadis yang lain datang menghukumkan jangan tabarruj? Jangan tabarruj. Tabarruj itu apa? Menonjol-nonjolkan supaya orang tengok kepada kita. Itu dipanggil tabarruj. Maka di situ dalil pula gincu jangan pakai. Bulu kening, ada hadis Nabi yang melarang mencukur bulu kening.
mencabut bulu di muka, ada hadis yang melarangnya, maka janganlah cabut. Tapi ustaz, masalah saya, bulu kening saya berterabur ustaz, jadi macam berselerak tau kan. Jadi saya nak cabut juga, bukan untuk apa ustaz, untuk suami juga. Cabut bulu kening ada dalil yang mengharamkan dia, tak boleh cabut walaupun di muka. Ustaz, saya kat leha. Kat leha ni ustaz, banyak bulu kaki. Bolehkah kat leha cukur bulu kaki? Haram dah ustaz? Tak haram. Sekarang kat leha tak cukur bulu kaki, kat leha bubuh gam. Bubuh gam banyak-banyak dekat bulu kaki. Lepas tu kat leha suruh suami kat leha tarik. Perak, tarik sekali. Bukan kata bulu kaki tercabut, dengan kulit pun cabut sekali ustaz. Jadi tuan-tuan, ya kena lihatlah di situ tentang kaki. Apa hukum pakai gelang kaki? Boleh pakai dengan syarat pakai dalam stokin. Okey ustaz, saya pakai gelang kaki dan ada loceng. Loceng tu dibuang. Pakai gelang kaki dalam stokin. Bila pakai loceng gelang, berjalan keling-kelang, di situ jatuh haram. Okey ustaz, kalau saya pakai gelang loceng dalam rumah saya, untuk suami saya, macam ustaz, boleh? Boleh? Untuk suami tak apa, pakai gelang kaki, duduk di dapur. Ya dia mana? Dia pun ketuk kaki di dapur, keling di dapur. Harus. Tak salah. Untuk suami tak salah. Pakai gelang kaki, pinjam dekat Sari Gama punya kumpulan Sari Gama. Duk hentak kaki, dah terkedah, duk tak. Hukum untuk suami harus hukum dia. Tetapi bila keluar daripada rumah, dia tak boleh dah terkedah, tak boleh dah. Ini hukum. Baik, kemudian berkata Ummu Salamah radhiyallahu anha, annaha sa'altin Nabi sallallahu alaihi wasallam atusallil mar'ah fi dir'in wa khimarin wa laysa 'alaiha izar? Qala na'am idza kana dir'u sabi'an yughatti zuhura qadamaiha. Telah bertanya Ummu Salamah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah boleh seorang perempuan semayang pada baju dan kain tutup dan tiada di atasnya kain sarung? Jawab Nabi, ya, apabila baju itu lapang dan dia menutup kedua belah tumitnya. Ini satu hadis riwayat Abu Daud. Ya Rasulullah, bolehkah saya semayang tanpa pakai telekung yang menutup pakaian saya? Nabi kata harus, dengan syarat baju yang kamu pakai adalah longgar. Baju yang kamu pakai adalah longgar, dan kamu pakai baju kamu sehingga menutup dua tumit kamu. Macam akak-akak sekarang di belakang, saya tengok ada yang pakai jubah, ada yang pakai tudung labuh tutup dadanya, dia pakai sarung lengan, dia pakai sarung kaki. Akak-akak boleh dah semayang tanpa perlu lagi nak serelum dengan telekung di atasnya. Sekarang akak-akak boleh semayang. Akak-akak pakai baju kurung, boleh. Pakai kain kurung, boleh. Pakai stokin, semayanglah, dipersilakan. Akak-akak pakai seluar panjang yang labuh, yang longgar, yang tak ketat, dan pakai baju besar tutup sampai ke paha, akak-akak semayanglah, sah semayang. Ni dalil dia. Cuma kita orang Malaysia saja, bila nak berjalan, nak semayang, bawa telekung. Tak ada telekung, tak semayang. Sebab kita tak berpakaian mengikut yang disyariatkan. Ada yang tudung pendek, ada yang bertudung tudung nipis, ada yang bertudung nampak tengkok, ada yang bertudung rambut terkeluar. Dia jenis tak pakai serkup di dalam, dia pakai tudung aja. Duduk dalam lift nampak rambut duduk tercacak, belum dikira menutup aurat. Dan yang jenis ni lah yang tak boleh semayang, melainkan kena pakai telekung pula baru boleh semayang. Baik, yang keempat,
Syarat sah semayang, menghadap, mengetahui masuk waktu dengan jam, dengan azan, dengan matahari, kita boleh tahu masuk waktu ataupun tidak. Yang kelima, menghadap kiblat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah ke muka kamu ke pihak Masjidil Haram. Wajib menghadap ke arah kiblat. Saya pergi ceramah di satu masjid, mihrabnya di sini, tetapi barisan kapet semua menghadap ke sana. Mihrab di sini, tapi semua menghadap sana. Saya tanya Pak siapa, masjid ni pelik sangat. Mihrab ke sini, menghadap semayang ke sana. Dia kata, Ustaz, masjid ni masjid lama, mihrabnya memang ke sini. Kemudian buat baru. Bila buat baru, sukat kiblat. Rupa-rupanya lari, Ustaz. Dah berapa puluh tahun kami semayang, kiblat tu silap, Ustaz. Kena kodok ke, Ustaz? Cita. Nak buat macam mana? Dah tak tahu, tak payahlah, dimaafkanlah. Tapi kalau saja-saja tak mau cari kiblat, ataupun memang tahu kiblat tu salah, dah dibagi tahu pun tak nak betul, wajib diqada. Sekarang ni semua dah buat dah sukat betul dah. Rupa-rupanya masa mula-mula sukat tak betul. Taklah salah orang yang semayang tu. Yang salahnya siapa? Tak tahu, juru ukur ke mak? Juru ukur pun kalau dah tersilap nak kata apa? Sebab tu tuan-tuan, Allah bagi dekat kita setahun 2 kali matahari tegak di atas Kaabah. Gunakan peluang itu untuk kita siasat betul tak betul kiblat di rumah kita, di masjid kita. Setahun 2 kali Kaabah tepat, matahari tepat di atas Kaabah. Matahari betul-betul di atas Kaabah. Masa itu bayang kita betul ke arah Kaabah kiblat. Maka tolonglah semak. Dulu yang bulan lepas 16 Mei ke 17 Mei, saya lupa, ke 19 Mei yang terbarunya. Nanti bulan Julai ni ada lagi sekali ke, matahari terpacak di atas Kaabah. Maka tuan-tuan kena tengok kiblat betul-betul di rumah tuan-tuan. Tuan-tuan duduk di tengah halaman, tuan-tuan pacakkan kayu, tengok bayangnya menghadap ke arah mana. Di situlah, bila berlawanan dengan dia, di situlah kiblatnya. Yang baru ni pukul 5:28 petang. Tengok betul tak betul kiblat. Baik. Jadi bagaimana yang dikatakan kiblat betul? Dada. Jangan lari daripada kiblat, dada. Contoh, tuan-tuan semayang, bila tahiyat, innaka hamidum majid, ya, juru kamera kena tengok saya ni. Saya kira orang komplain. Juru kamera kena suluh kat saya ni. Saya kira orang komplain. Bila Ustaz Kazim buat praktikal, dia tak nampak, komplain tuan-tuan. Ustaz, tolong nasihat pada kameraman, bila Ustaz buat praktikal, tolong fokus pada Ustaz, jangan fokus pada orang, kami tak nampak Ustaz. Oi, kena jaga tuan-tuan. Customer is right, kena jaga betul-betul tuan-tuan. Jadi tuan-tuan duk baca innaka hamidum majid, bila bagi salam yang bergerak kepala, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Yang bergerak hanya kepala, jangan bergerak dada. Assalamualaikum warahmatullah, dah berkalih dada, batal semayang. Walaupun daripada awal tadi sah semayang, walaupun daripada awal tadi menghadap kiblat, tetapi last kali berpaling kiblat, batal semayang. Baik, ni Pak Long, 2 orang ni mai duduk depan ni buat praktikal.
Orang maya sepatutnya dibelah di sana. Tapi Allah tak tahu dia nak dibelah. Dia tak akan mengukur dia dia bukan dia bukan tak nampak dia kalau tak ada ya kalau nanti dia orang sepakat bagaimana nak supaya orang ini dibelahnya betul. Jadi sepakat dengan Allah dia orang yang baru pakai bagaimana nak tahu nak ada yang dibelahnya betul. Cara yang pertama mari kita katakan ini jadi jangan buat ada yang aku tengok kenapa tengok tapi jangan maknanya dia tahu yang kita tidak salah. Jadi hendaklah dicontohkan kalau kita pusing 1, 2, 1, 2. Itu cara memusingnya. Jangan kalau pusing sekaligus. Oh, saya tidak tahu. Cara pusing 1, kaki kiri, kaki kiri 1, 2. Pusing. Itu dia keadaan pertama. Keadaan semuanya tuan-tuan boleh menunggu waktu dan diusir. Ini cara nak menunggukan kita. Cuma cara yang kedua ini tuan-tuan juga berhati-hati. Aku jadi aku jadi selama ini juga ya dia musafir dia buka baju buka seluar buka dalam beg jadi dia buka dalam beg bila buka dalam beg bayar dia beg letak di sini dia semuanya pakai kereta pakai baju lain baju dia buka dalam beg di sini jadi orang datang bayar orang ambil beda tak tahu ini. Saudara tahu ini. Semua nak sampai dia juga tak payah. Cuma ini. Maka saya tak terhibur. Langkah sekali kamu berbuat. Itu tak payah. Bukan semua masalah. Baik. Sekarang tuan-tuan mengadap kita. Katalah kita. Sekarang ini saya dituju yang ini ramah itu kita. Saya sedang mengajar kita. Mencuri batu. Saya sudah mengajar itu dia pakai. Semua boleh. Semua boleh. Boleh video. Dua boleh boleh. Boleh kerja. Mencuri batu dia dua kali nanti. Cerita saya cakap begitu sebab mesti nanti orang cakap dalam bawah cakap dalam masjid juga Masya Allah tuan-tuan katalah musuh itu masuk sedang tuan-tuan bayar boleh dia ada jadi dia melawan dia mempunyai juga tuan-tuan berbalik juga dia melawan maka bila dia mempunyai macam ini tuan-tuan berbalik juga contohnya, ya, contoh dia bangun, bukan punya tu, jangan kita contoh ni, kita pernah beri, sebab itu, jangan paling gila, contoh, ya, ajak bayar, kalau itu sudah apa? Baik, dalam ini mereka tak besar. Saya sahabat. Dengan saya tuntut bahasa. Jadi saya tuntut
dia jawab. Ulang lagi. Bila doktor katakan, doktor tak boleh lari di sini. Udah macam bangun dulu dia dah. Jadi doktor nak tutup belakang. Doktor tak ada. Mesti belakang. Marah sebut baik. Korek. Okey, yang dua orang tadi. Jangan cakap gimana. Jangan apa. Bagi ya, lain itu dia cara dia betul. Tak salah betul ini. Yang salah itu bila saya cakap, korek, yang ini kan ini. Nah, maka bakal saya ini sebab dia boleh lupa. Kalau dia nak lalu, boleh. Macam saya. Buat itu dia. Jangan berkata lagi, jangan. Kesian Allah ini tak dia bawa. Bukan kita tahu. Ini jahat. Tidak betul. Jadi bila dia langsung berbuat, korban jatuh macam ini, maka pada masa ini bakal supaya sebab sudah berbalik kepada arah kita. Baik. Terima kasih kepada dua hero kita. Baik. Okey Ustaz. Tadi Ustaz sebut tentang menghadap ke arah kiblat. Masalah dia sekarang Ustaz, saya pergi overseas. Saya masuk dalam hotel. Saya nak semayang, dia tidak ada tanda arah kiblat. Macam mana Ustaz? Itulah untungnya kita duduk di Malaysia. Hotel cabuk pun ada tanda kiblat. Tu Malaysia. Saya pergi duduk di hotel Lam Seng. Semalam saya sebutlah. Hotel Lam Seng. Adik-beradik Samseng. Hotel apalah depa ni bagi kat aku ni. Hotel Lam Seng. Tak apalah, janji boleh mandi, janji boleh tidur Ustaz. Malam ni nak forum. Depa telefon Ustaz, Hotel Lam Seng depan masjid. Okey, cari Lam Seng. Hotel cabuk tuan-tuan. Tidur atas tilam ni gatai. Tak apalah. Saya keluar rumah pagi pukul 6 subuh, nak ceramah malam forum, nak rehat sekejap aja. Janji boleh tidur. Masuk maghrib. Bila masuk maghrib saya sampai pukul 6 lebih. Bila masuk maghrib saya buka laci. Tak ada kiblat. Buka laci depan, tak ada kiblat. Tengok dinding, ciling, tak ada kiblat. Rupa-rupanya dia ada dekat dinding. Oh, ni dia kiblat. Hotel Cina pun dia bubuh kiblat. Alhamdulillah duduk di Malaysia ni senang, tak payah nak kompos lah. Ada hotel saya pergi di siling belah sana kiblat, hak buka laci sebelah sana pula. Mana satu ni? Ada dua. Telefon kerani dia bawah, hello, itu kiblat mana? Encik tengok itu atas punya, itu laci dalamnya, itu jangan, itu tak boleh pakai punya, itu orang suka tukar. Encik tengok atas punya, atas tak ada orang tukar, itu tinggi punya. Nampak orang Cina pun dia tahu tuan-tuan kiblat. Masya Allah. Adik kalau kita betul-betul buat boleh. Tuan-tuan pergi luar negeri, kiblat tak ada, cari sana cari tak ada, buka tingkap dah gelap, matahari tak nampak. Tuan-tuan telefon kerani hotel di bawah, hello, ya, kiblat please, kiblat. Apa kiblat? Dia tanya. Dia pun tak tahu kiblat. Dia tak tahu kiblat. Macam mana nak sembahyang ni Ustaz? Kompas tak ada. Jam saya tak ada kompas. Baik, di sini ada tiga orang yang dibolehkan tidak menghadap kiblat. Pertama, dalam masa tersangat takut pada barang yang diharuskan takut, seperti pembunuhan ataupun menolak serangan musuh, atau lari daripada binatang buas, atau api, atau karam di lautan, maka orang yang macam ini tidak perlu menghadap kiblat. Tuan-tuan duduk di dalam laut, lemas,
hanyut di lautan, duk terapung atas tung, malam gelap gelita. Tanya pada Pak Mae, abang kiblat belah mana abang entahlah ustaz, gelap gelita ni ustaz. Tuan-tuan semayang tanpa perlu menghadap kiblat. Ataupun tuan-tuan sekarang dikejar binatang buas, dikejar binatang buas, maka tuan-tuan pun lari, sambil berlari semayang boleh tanpa perlu menghadap ke arah kiblat. Begitu juga tuan-tuan berada dalam keadaan takut nak dibunuh, tuan-tuan semayang kelang kabut, tak tahu dah kiblat belah mana. Tuan-tuan duduk dalam hutan, komeneh nak tembak, tuan-tuan nak semayang, manalah kiblat ni, manalah kiblat ni, tak payah, tuan-tuan semayang saya. Pada masa itu Allah terima semayang, sebab tuan-tuan berada dalam keadaan darurah. Baik. Yang kedua, fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Apabila kamu takut, maka hendaklah kamu berjalan atau menunggang kenderaan. Yang kedua, semayang sunat dalam masa musafir di atas kenderaan selain daripada masa takbir. Yang kedua, tidak perlu menghadap ke arah kiblat. Jika tuan-tuan semayang sunat di atas kenderaan yang sedang berjalan, melainkan ketika takbiratul ihram, tuan-tuan menghadap ke arah kiblat. Tuan-tuan semayang atas kereta api. Kereta api tuan-tuan semayang. Tuan-tuan tengok kereta api, kiblat je di situ. Masa takbiratul ihram itu wajib menghadap kiblat. Allahu akbar. Semayang. Bila dah semayang, kereta api pun kona. Tuan-tuan pun dah tak menghadap dah, maka hukumnya sah semayang. Sebab itu cuma semayang sunat dengan syarat masa takbiratul ihram tadi hendaklah menghadap ke arah kiblat. Selepas takbir, tuan-tuan dibawa ke mana pun oleh kenderaan, bot, kapal, hukumnya adalah sah sembahyang tuan-tuan. Dan yang ketiga, jika uzur di sini banyak. Mungkin sakit, tuan-tuan semayang tidur, orang sakit atas tilam, mayanglah menghadap mana pun. Ataupun tuan-tuan tidak tahu ke mana arah kiblat, uzur. Tadi duduk dalam hotel, telefon orang bawah tak tahu, telefon orang sebelah kafir, telefon orang sebelah pun kafir, dia tak tahu kiblat, tak nampak bulan, tak nampak bintang, tuan-tuan menghadaplah ke arah mana pun. Itu dipanggil sebagai orang yang uzur, berdasarkan kepada firman Tuhan, fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Maka di mana juga kamu berada, hadapkanlah wajah kamu di sana. Bila kamu menghadap pada Allah, di mana-mana pun Allah berada. Sembahyanglah. Okey? Telah sembahyang kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan cuaca pada hari itu redup, dan di dalam satu perjalanan dengan tiada menuju ke arah kiblat. Maka manakala selesai sembahyang dan selepas memberi salam, nampaklah matahari. Maka kata kami, ya Rasulullah, kami sembahyang tadi tidak mengikut kiblat, sah tak? Kata Rasulullah, sesungguhnya diangkat sembahyang kamu dengan haknya kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab masa kamu sembahyang tadi kamu adalah uzur, maka sekarang dimaafkan perbuatan kamu, sahlah sembahyang kamu. Baik, di sini ada beberapa soalan. Baik, soalan pertama, selepas kita selesai kitab Hidayatul Mutafakirin dan kitab Al-Mu'inul Mubin, kitab yang akan kita gunanya apa? Wallahu a'lam. Ya, belum terfikir lagi sebab belum habis. Takut-takut kuliah saya ni habis dulu. Ya, kitab tak ada habis, kuliah habis dulu. Lah orang kan suka-suka sangat saya ni. Baik. Kemudian soalan kedua, Ustaz, saya minta maaf kerana pernah mengumpat Ustaz. Dia minta maaf sebab dia pernah ngumpat saya. Wallahu a'lam. Dimaafkan.
mohon penjelasan Ustaz untuk membayar zakat wang simpanan kepada pembinaan rumah anak-anak yatim kerana miskin, hukumnya harus. Harusnya itu bukan kerana yatim, harusnya itu kerana miskin. Dan saya katakan pada tuan-tuan, kalau zakat tuan-tuan 10,000, janganlah bayar kepada seorang saja, asnaf. Tuan-tuan ada zakat, kira-kira kena bayar 10,000. Janganlah bagi dekat mu'alaf tu seorang 10,000. Tuan-tuan kena cari sekurang-kurangnya 3 asnaf. Fakir, miskin, mu'alaf. Serupalah. Tuan-tuan nak bina sekolah anak yatim, tuan-tuan nak bayar zakat sebab mereka ni miskin, boleh. Tapi janganlah bagi 10,000 kat mereka sekaligus. Fi sabilillah pun ada lagi, fakir miskin pun ada lagi. Bagi fi sabilillah 3,000, bagi kawan ni 3,000, bagi kawan ni 3,000. Itulah cara dia. Tuan-tuan tak boleh bagi dekat fi sabilillah 10,000 sekaligus. Tak mau. Sila rujuk dalam Baharul Mazi jilid yang ketiga, bab pembahagian zakat. Imam Syafi'i kata sekurang-kurangnya kena agih-agihkan kepada sekurang-kurangnya 3 asnaf, 3 golongan. Dan anak yatim tidak termasuk golongan yang berhak menerima zakat. Sebab ada anak yatim yang kaya, harta bertimbun-timbun. Sebab itu kita boleh bagi pada anak yatim jika anak yatim itu orang miskin. Kita bagi dengan sebab miskin, bukan dengan sebab yatimnya itu. Minta tolong faham ya benda ini. Sebab depa hari ni faham saya anak yatim dapat zakat. Tak. Dia dapat zakat dengan sebab miskin, bukan yatim. Membayar zakat wang simpanan kepada asnaf fi sabilillah untuk bertujuan menjalankan pusat tahfiz harus. Sila rujuk dalam kitab Halal dan Haram dalam Islam, tulisan Dr. Yusuf Qardawi tentang masalah zakat. Dan juga kitab Fiqh Al-Awlawiyat tentang masalah zakat yang diberikan untuk masjid. Sebab ada orang kata tak sah. Yusuf Qardawi mengatakan bahawa pembinaan masjid juga termasuk fi sabilillah. Maka dibenarkan untuk pembinaan masjid, surau dan sebagainya. Sebab ada orang kata zakat ni untuk orang, bukan untuk benda. Masjid ni benda, bangunan, maka tak boleh bayar zakat pada masjid. Sila buka fatwa Yusuf Qardawi mengatakan bahawa masjid itu termasuk di dalam fi sabilillah. Kalau tidak ada masjid, kalau tidak ada sekolah, bagaimana orang nak membangunkan manusia? Bagaimana manusia nak membangunkan manusia juga tidak ada benda? Sekolah tak ada, masjid tak ada. Nak belajar di mana? Nak sembahyang di mana? Baik. Kemudian hukum menyentuh isteri ketika berwuduk. Ada setengah ustaz kata tidak, batal mengikut hadis sahih. Kita berpegang pada mazhab Syafi'i. Syafi'i mengatakan batal, maka batal lah. Senang cerita. Tak payah kelang kabut, batal. Orang tanya dekat saya kenapa batal? Sebab kalau tak batal, kita tak boleh kahwin dengan dia. Bukankah dia isteri ustaz sekarang? Kalau isteri ustaz pun ustaz boleh bersetubuh dengan isteri ustaz, takkan batal air semayang pula? Bersetubuh pun boleh, takkan air semayang pun batal? Bersetubuh lain, batal air semayang lain. Kenapa dengan isteri batal? Sebab kata Syafi'i, kalau kamu bercerai dengan isteri kamu, kamu boleh kahwin semula dengan dia. Sebab itulah batal. Kalau tak batal, macam kamu dengan mak mertua kamu, bila dah bercerai dengan isteri, dengan mak mertua sampai bila-bila tak batal. Sebab tak boleh kahwin. Itu sebab tak batal. Kalaulah dengan isteri pun tak batal, kata Syafi'i, maknanya tak boleh kahwin dengan isteri sampai bila-bila. Sebab itulah dalam mazhab kita mengatakan batal. Sebab kalau bercerai, boleh kahwin semula dengan isteri. Okey ustaz, tidakkah ada satu hadis Nabi yang mengatakan bahawa Nabi Muhammad mengejutkan Aisyah daripada tidur dan Nabi terus sembahyang tanpa mengambil wuduk? Menurut mazhab Syafi'i, Nabi Muhammad mengejutkan Aisyah dalam keadaan berlapik pada masa itu.
Itu menurut mazhab Syafi'i. Baik, yang kedua, sekiranya ustaz tahu rahsia adik darwish dan darwisha boleh menghafaz Quran pada usia 3 tahun, sila kongsikan. Tuan-tuan kena datang sendiri tanya mak dia 26 hari bulan. Saya tahu, tapi saya tak mau bagi tahu. Pergi tanya sendiri. Hukum isteri bersolek ketika keluar rumah bersama suami. Ada ustazah senator mengatakan boleh. Saya keliru sebab dia pun bersolek. Dia kata boleh tak? Saya katakan tadi, tabarruj. Kalau dah bibir merah menyala, mata ni macam-macam kala, pipi ni macam-macam kala, itu nama dia tabarruj. Hanya dibolehkan bersolek ketika dalam rumah untuk suaminya sahaja. Kalau dia nak keluar rumah, boh ala kadar sudah. Jangan ada unsur tabarruj. Tu saja. Jangan nak buat di sini ada manik-manik. Ni di kelopak mata ni pun ada manik. Boh warna putih, warna tak tahu nak habang lah. Yang tu tidak mau. Kita bukan ikut cakap ustazah, kita tak ikut cakap ustaz. Kita ikut cakap Nabi. Kalau ustazah ke ustaz ke, tok guru ke, tok gurau ke, bercakap bersalahan dengan Nabi, kita tolak dia, kita ikut Nabi. Itu cara dia. Kita bukan ikut manusia biasa. Kita ikut Nabi Muhammad. Dan kita ikut cakap manusia biasa yang berpandukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Solat sunat hadiah. Adakah pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan? Solat sunat hadiah adalah dilakukan bagi mayat selepas pengkebumian mayat pada malam pertama kematiannya selepas sembahyang maghrib. Itu adalah sembahyang sunat hadiah. Ada ulama kata tak payah buat. Ada yang kata buat. Tuan-tuan boleh dapat huraiannya dalam kitab Hidup Ibadat. Kitab warna kuning dan sekarang mungkin warna hijau, saya lupa. Ya, warna kuning atau warna hijau. Tajuk dia Hidup Ibadat. Tuan-tuan cari kitab ni. Dalam kitab tu ada dihuraikan apa dia yang dikatakan sembahyang sunat hadiah, cara-caranya dan bacaannya. Tetapi ada juga yang mengatakan tidak ada, melainkan sembahyang sunat ghaib. Wallahu a'lam. Bila berselisih pendapat ulama, terpulanglah nak buat atau tidak mau buat. Bagaimana jika solat fardu di dalam kenderaan? Tuan-tuan, dari hadis kita baca, ya panjang hadis tadi, Nabi Muhammad sembahyang sunat di atas unta. Sembahyang sunat di atas unta. Mula-mula angkat takbir, ikut kiblat. Kemudian unta pun berjalan, Nabi pun terus sembahyang. Tetapi bila Nabi nak sembahyang fardu, Nabi turun daripada unta dan Nabi sembahyang di atas tanah, atas lantai, atas bangunan yang tetap kedudukannya. Jadi kalau tuan-tuan nak sembahyang kenderaan, atas kenderaan solat fardu, berhenti kereta, sembahyang atas bumbung kereta, boleh. Berhenti kereta tepi jalan, sembahyang atas rumput, silakan. Kalau tak boleh berhenti ustaz, sebab apa tak boleh berhenti? Driver bas tu bukan Islam. Kami nak sembahyang, dia tak mau berhenti. Boleh tak kami sembahyang atas bas? Nama dia sembahyang menghormati waktu. Duduklah atas bas, sembahyanglah. Sebab driver bas tak mau berhenti. Ketuk dia pun dia tak mau berhenti. Dia nak kerja trip. Sembahyang tak ada. Wah, bukan orang Islam. Lu mau sembahyang sekali. Lain kali jangan naik ini bas. Dia marah kita. Maka tuan-tuan pun sembahyang atas kusen, bas, atas seat. Tak perlu ambil wuduk, tak perlu apa. Sembahyang sajalah, menghormati waktu. Nanti bila bas sampai di terminal, ulang balik sembahyang. Itu caranya.
Dan jangan semayang di atas laluan pejalan kaki bas. Lagi nak rukuk, nak sujud, tak puas hati atas kursi, dia pun semayang atas berjalan kaki dalam bas. Allahu Akbar. Tengah-tengah rukuk, bas break, menyacok, pum, jatuh depan cermin. Driver bas kata, rasa-rasanya ada orang lalu tadi. Memanglah jatuh lah. Tuan-tuan hanya perlu semayang atas seat, tuan-tuan. Nama dia menghormati waktu. Baik. Adakah sah jika selepas takbir kenderaan berubah arah? Contohnya dalam kapal terbang. Ya, semayang sunat, bila angkat takbir arah kiblat, lepas tu dia nak berubah. Okey, berubahlah. Baik, kalau tuan-tuan semayang atas kapal terbang tadi tak berubah kedudukan dia, tetap. Misalnya tuan-tuan naik kapal terbang Saudi Airlines. Saudi Airlines, di belakang tu ada ruang semayang lagi. Siap ada sejadah lagi, kapal. Bolehlah semayang 4-5 orang. Semayang lah di situ. Tengok kiblat dia betul, arah kiblat dia dekat skrin TV tu, kiblat dia tunjuk betul, tuan-tuan menghadap. Silakan. Sebab saya distrik saja. Kapal terbang lain yang saya naik tak ada lah setakat ni saya jumpa lagi. Ya, yang adanya sempit sampai ke belakang jamban pun ada seat lagi. Tapi kalau Saudi yang saya naik 2-3 kali, saya tengok ada ruang untuk semayang. Cuma nak ambil wuduk yang kena belajar. Ya, nak ambil wuduk kena belajar. Jangan ambil wuduk sampai lenjun, basah sampai terbang. Besok masuk paper, sebuah kapal terbang terhempas. Dipercayai penumpangnya mengambil wuduk. Dia ambil wuduk macam di masjid. Siap kumur lagi. Buang. Ambil tu dia ambil wuduk. Tuan-tuan, terbakar wayar terputus. Nak ambil wuduk saya dah ajar dah. Cara nak ambil wuduk atas kapal terbang. Jika nak semayang atas kapal terbang, yang mana kedudukan dia tetap, tak bergerak-gerak, duk elok menghadap kiblat, semayanglah atas kapal terbang. Baik. Apakah hukum menyertai perhimpunan bersih pada bulan depan? Halal atau haram? Pergi tanya pada orang yang nak buat, dia kata halal. Pergi tanya pada orang yang larang, dia kata haram. Sekarang tuan-tuan, saya nak jawab pun payah. Sekali saya jawab belah halal, orang haram kata marah. Bila saya jawab haram, orang halal pula marah. Susah tuan-tuan, payah. Sekali saya kata haram, ustaz memanglah ustaz belah mereka. Sekali saya kata halal, ustaz kan kami tangkap orang. Payah. Balik sekali lagi, buat sembahyang istikharah. Elok ke tak elok pertunjukan ini? Senang je, minta pada Allah. Malam sekali lagi, pakat laki bini buat istikharah. Elok ke tak elok aku buat demonstrasi ini? Dapat jawapan daripada Allah, ilham daripada Allah, pegang. Saya no comment. Sekali kena pecat lagi. Mereka kata saya kena pecat. Saya pun tak tahu tuan-tuan. Ini penjelasan saya. Banyak wartawan telefon saya minta nak komen, saya kena pecat. Saya kata saya no comment. Saya tidak pernah dipanggil untuk disiasat, telah tidak pernah dipanggil untuk dibicarakan, tidak pernah diberitahu, tidak pernah dihantar surat, tidak pernah ditelepon atas apa jua pemecatan saya daripada mana-mana parti politik. Jadi apa yang keluar dalam internet, dalam blog-blog, itu bukan kenyataan resmi dan saya tidak tahu. Dan kalau betul ustaz dipecat, apa perasaan ustaz? Alhamdulillah. Lagi senang saya ceramah tanpa ada sebarang ikatan, tanpa ada sebarang takut-takut. Lah nak cakap pun sebab salah. Ustaz je. Bila dah kena pecat, bersih sikit, bebaslah. Ustaz tak rasa apa kena pecat? Tak rasa apa, sebab saya masih Islam. Buat apa saya susah hati kalau betul saya dipecat? Saya masih Islam, saya bukan dipecat daripada Islam. Saya masih Islam. Dan kita nak memperjuangkan Islam bukan melalui parti semata-mata. Nabi Muhammad pun tak ada parti. Kalau duduk dalam parti Islam, tak buat kerja Islam, nak buat apa? Ngambilkan beras, nak buat apa? Biar kita tidak duduk dalam parti Islam, tapi menjalankan kerja-kerja Islam. Itulah yang terbaik. Jadi untuk soalan bersih ini,
Saya minta pada tuan-tuan, saya tak mau jawab. Sekarang ni tak sesuai nak menjawab. Tuan-tuan sendiri buat sembahyang istikharah. Elok ke tak elok? Ataupun tuan-tuan boleh kaji sendiri. Kaji sendiri. Siapa yang menganjurkan? Siapa kepala yang menganjurkan? Siapa dia? Perempuan yang menganjurkan ni siapa dia? Bukankah dia yang menyokong murtad? Bukankah dia yang menyokong Lina Joy murtad dan menjadi peguam bela kepada Lina Joy? Lupakah tuan-tuan pada sejarah ini? Ataupun dia dah berubah sekarang? Dialah yang menyokong murtad dan menganjurkan pelbagai forum untuk mempertikaikan undang-undang Islam. Lupakah tuan-tuan pada sejarah? Itu saja komen saya. Jangan lupa kepada orang perempuan ini yang menghalalkan dan yang menyokong sepenuhnya perbuatan murtad Lina Joy. Jangan lupa benda ini tuan-tuan. Yang kedua, apa beza syaitan, jin dan qarin? Syaitan diciptakan daripada api, jin juga diciptakan daripada api. Min marijim min narin. Syaitan adalah suku sakak daripada iblis, anak beranak daripada iblis, tentera-tentera iblis kepalanya yang mengerjakan, menggoda manusia. Dan jin terbahagi kepada dua, jin Islam dan jin kafir. Maka kebanyakan jin kafir ini, kebanyakannya tergolong daripada golongan syaitan. Tetapi jin ini boleh berubah dan boleh didakwahkan. Malah ada jin yang masuk agama Islam. Tetapi syaitan sama sekali tidak akan masuk agama Islam sampai kiamat. Tetapi jin ada yang beriman. Malah di zaman Nabi SAW ada guru-guru jin yang datang menghadap Nabi untuk belajar dengan Nabi dan untuk didakwahkan kepada kelompok jin. Tetapi tidak pada iblis dan syaitan. Mereka sama sekali tidak dapat menerima dakwah, tidak mungkin menerima dakwah dan tidak mungkin memeluk agama Islam. Qarin ialah pendua yang Allah Ta'ala ciptakan pada setiap manusia ni. Ada qarinnya, ada penduanya. Kalau baik kita, qarin kita baik. Kalau kita jahat, qarin kita jahat. Sebab itu kita kena jadikan diri kita baik. Mudah-mudahan yang bersama dengan kita, yang bersama dengan kita itu jadi baik. Apa hukum mengundi pilihan raya? Wajib atau sunat? Sekiranya lokasi itu calonnya bukan Islam, haruskah kita memilihnya menjadi wakil rakyat? Dulu saya ingat fatwa ini. Kalau di tempat kita orang kafir menjadi calon, bertembung dengan orang Islam, maka wajib memilih orang Islam. Tolak orang kafir jadi calon. Tapi saya rasa fatwa tu dah tak pakai sekarang. Sebab calon kita pun sekarang ramai yang kafir. Tuan-tuan setuju ataupun tidak dengan kenyataan saya? Dulu kita sebut, saya masih ingat, saya diberitahu kalau bertembung calon kita yang Islam bertembung dengan orang kafir sebagai calon, wajib kita mengundi orang Islam. Haram mengundi orang kafir. Takbir. Oh hebat. Sekarang tuan-tuan, calon kita pun orang kafir juga. Tuan-tuan nak bubuh di mana ni hadis ni? Tian orang kafir, Cia orang kafir, Siva orang kafir, Rasa orang kafir. Tuan-tuan tak bangkah dia? Saya tak mau jawab soalan ni. Tuan-tuan sendiri jawab. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizil kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wahai orang yang beriman, jangan kamu melantik orang-orang kafir sebagai pemimpin kamu dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Itulah dalilnya, haram dipilih. Orang kafir hanya boleh dipilih menjadi pemimpin untuk orang kafir semata-mata. Dan tidak boleh dipilih orang-orang Islam memilih orang kafir. Melainkan jika orang kafir terlalu takut, orang Islam terlalu takut, kalau tak dipilih mendatangkan mudarat kepada mereka. Sila rujuk di dalam surah Al-Hujurat, dalam surah Al-Ma'idah dan dalam surah At-Taubah, dihuraikan dalam ayat-ayat yang sangat jelas larangan ini. Tetapi saya dah tak dengar dah ucapan-ucapan ini, sebab pemimpin-pemimpin kita pun baik belah kanan, baik belah kiri sekarang bercampur baur dengan orang kafir. Dah tak terpakai gamaknya.
Hukum-hukum ini. Naik presiden pun sekarang kafir dah. Di mana ayat yang saya bacakan tadi, suratul Maidah ayat 51. Baik, soalan. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bolehkah kita ikut sunnah-sunnah Nabi yang terdahulu? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang Nabi Muhammad bawa ni sunnah umat, sunnah yang terbaik, meliputi sunnah dulu-dulu. Kalau tuan-tuan nak mengikut ajaran Nabi dulu-dulu, tak terbuat. Nabi Musa semayang 50 rakaat, 50 waktu, tuan-tuan. Tuan-tuan kalau nak ikut cara semayang Nabi Musa, jenuh tuan-tuan, jenuh semayang. Jadi ikutlah sunnah Nabi SAW. Zaman Nabi Musa, siapa yang mencuri, dia sendiri potong tangan dia. Siapa yang bunuh orang, dia ambil pisau, dia rodok diri dia sendiri. Itu zaman Nabi Musa. Allah tukarkan hukumnya yang lebih sesuai di zaman ini, namanya hukum hudud dan sebagainya. Bukan kita yang buat, pemerintah yang buat. Dan kita tak boleh buat, oh hang mencuri, aku potong tangan hang. Tak boleh, pemerintah kena buat. Ini. Tetapi sunnah-sunnah Nabi tak berbeza. Ada 5 sunnah Nabi. Semua Nabi. Pertama, kahwin. Kedua, berwangi-wangian. Ketiga, malu. Keempat, bercelak. Satu lagi apa? Wangi, kahwin, malu, bercelak. Satu lagi, 5, saya lupa. Semua ni adalah sunnah para Nabi. Dan tuan-tuan bercelak, tuan-tuan ikut sunnah Nabi-Nabi lain. Tuan-tuan kahwin, tuan-tuan ikut sunnah Nabi lain. Bukan Nabi Muhammad saja. Semua Nabi dalam bab tu adalah sama. Mereka kahwin, mereka berwangi-wangian, mereka malu, mereka bercelak. Ya, itu adalah sunnah para Nabi dan Rasul. Apa fadilatnya bulan puasa, bulan Rejab dan bulan Sya'ban? Ni, kitab ni ada. Al-Mu'inul Mubin ni ada kitab. Tuan-tuan balik rumah buka ni. Bab haji mu ada, bab puasa mu ada. Cuma tadi saya sebut tentang masalah kenuri orang mati. Kenuri tahlil. Ya, tuan-tuan boleh buka dalam bab mati, bab jenazah. Dalam bab jenazah. Tuan-tuan buka di situ. Dalam bab tu dia ceritakan, nantilah bulan lepas lah, masa dah tamat ya. Walaupun ada yang kata puasa Rejab, bulan Sya'ban dan sebagainya, tidak ada nas yang puasa setiap hari sepanjang bulan. Tuan-tuan nak puasa, puasa, tak puasa sudah. Ya, kalau dia tak ada sunnah, tak ada tak payah buat. Tapi kalau nak buat, tuan-tuan tak ada tanggungan apa. Nak buat sepanjang hari Rejab dan Sya'ban, buat. Anak tak ada, isteri tak ada, apa pun tak ada, puasa lah. Walaupun ada yang kata bid'ah. Tapi kena ingat, puasa awal, puasa tengah, puasa hujung ada dalilnya. Sama ada Rejab ataupun Sya'ban. Sekiranya seseorang itu bangun daripada tidur, dia ingat sudah masuk zuhur, selepas itu dia solat, pada rakaat yang kedua dia terdengar azan, baru dilaungkan, adakah solatnya batal ataupun diteruskan? Dia takbir waktu azan belum masuk, waktu semayang belum masuk, nak sah macam mana? Semayang itu di dalam waktunya, tak sah lah. Baik, yang kedua, yang keempat, adakah boleh kita memerangi seseorang pemimpin yang zalim dengan kita membunuhnya atau sebagainya? Sila rujuk dalam Bahrul Mazi jilid 15, hujung sekali, bab pemerintah yang zalim. Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah, kalau sampai kepada kami orang-orang yang zalim memerintah kami, wajibkah kami membunuhnya? Wajibkah kami memeranginya? Rasulullah menjawab kepada Sayyidina Ali, jangan, selagi mana dia solat dan selagi mana dia mengucap 2 kalimah syahadah. Balik buka hadis tu. Bukan saya cakap Bahrul Mazi jilid 15. Kita baca di sini dan kita baca di surah Al-Iman Kemensahat. Okey? Kita kena rujuk dalam kitab.
Yang kelima, bolehkah kita mencela pemimpin-pemimpin atau orang yang zalim kepada kita? Soalan dia, bolehkah mencela pemimpin? Kalau tuan-tuan mencela pun dia tak dengar, nak buat apa? Tuan-tuan duk mencela di padang bola, dia tak dengar. Pergilah jumpa dia. Haram, benda ni haram, benda ni salah. Kalau duk cela dia, dia tak dengar, apa nak buat? Cakap dekat dia, perbuatan kamu salah, perbuatan ni salah. Oh, betul. Tok imam ni salah, tuan-tuan duk cela di belakang. Dia baca ayat tak betul, tuan-tuan cela di belakang. Dia tak tahu dia tak betul. Datang jumpa dia imam, bacaan tok imam salah. Itulah caranya. Bukannya pakak di belakang tu, kutuk tok imam, dia tak tahu dia salah. Bukan semua orang tahu. Sebab tu kita kena nasihat. Wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Kalau setakat mengutuk, semua orang suka mengutuk. Cuba besok pula kita jadi pemimpin, orang mencela kita, ada kita suka? Sekarang pun orang cela pemimpin, kita benci. Pemimpin kita pun ada yang jadi pemimpin, dan ada orang yang mencela dia, kita benci juga. Begitulah perasaan orang lain. Kalau pemimpin mereka dicela, mereka pun benci juga. Cara yang terbaiknya ialah hantar surat. Dalam kitab tu dia sebut apa? Cara yang terbaik, jumpa dia, tegur dia, nasihatkan dia. Kalau dia tak mau, doa pada dia supaya digantikan oleh Allah pemimpin yang lebih baik daripada dia. Kalau dia buat zalim juga, tuntut kepada dia di hari kiamat. Sila rujuk kitab yang saya sebutkan tadi, Bahrul Mazi jilid 15, dihuraikan satu persatu. Dan saya rasa benda tu saya dah sebut dalam kitab, dalam CD. Tajuk dia Pemimpin yang Zalim. Sila cari balik CD tu. Tahun bila punya CD Abang Alias? Pemimpin yang Zalim ni tahun bila? Tahun lepas. Tolong cari. Pi kedai Alias Salam ni, minta dekat dia. Kalau dah tak ada kitab Bahrul Mazi, kalau kitab tak ada, huraiannya ada, bagaimana nak dibuat. Kerana kata dia, kadang-kadang bila kamu berbuat sesuatu kepada pemimpin yang zalim, yang menggantikan pemimpin yang kamu kata zalim lebih buruk daripada yang dijatuhkan, akhirnya kamu takkan dapat balik keadilan pada kamu. Ya, sila rujuk dalam kitab. Baik tuan-tuan, sekadar itu sahaja. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Kita sudahi dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim qalban min kilabik ya qahhar jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab izimhum wansurna alaihim. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin.